Nanti cikgu akan sediakan cikgu dah dalam proses sediakan nota secara rumusan untuk bab 3. Nanti bila kita dah habis bab 3, cikgu akan share kepada kamu lah. Okey. Kita recap sekejap apa yang kita dah belajar dalam bab 3. So bab 3 ni masa di 3.1 kita dah belajar tentang daya graviti. Okey. Ya, cikgu share kat kamu yang nota cikgu dah buat. Okay. So basically untuk bab 3.1 kita dah belajar yang pertama adalah hukum kegravitian semesta Newton. Okay, iaitu kamu kena ingat apa yang dinyatakan. Okay, lepas tu dan rumus yang pertama. Okay, rumus yang pertama iaitu F sama dengan GM1 M2 R bahagi R kuasa 2. Okay, ini yang pertama dan kamu kena ingat apakah yang mempengaruhi daya graviti. Okay, jadi untuk unit, ingat semua unit bagi daya adalah Newton. Okay, so jisim dan jarak. Okay, dan ingat jarak di sini adalah jarak di antara pusat kedua-dua objek tersebut, jasad lah. Okay, yang kedua kita belajar tentang pecutan graviti yang mana kamu terbitkan rumus untuk pecutan graviti daripada rumus yang pertama F sama dengan mg dan F sama dengan gm m bahagi r kuasa 2. Okay. Dan kamu kena ingat macam mana perubahan pecutan graviti ini apabila semakin menjauhi atau mendekati pusat bumi. Okay. Seterusnya kita belajar tentang yang ketiga, daya memusat, iaitu daya yang bertindak ke atas suatu objek yang membuat gerakan membulat. Jadi mana-mana objek yang membuat gerakan membulat akan merasai ataupun mengalami tarikan daya memusat lah. Dan ingat daya memusat ni sentiasa bertindak ke arah pusat bulatan. Okay, jadi kita ada rumus yang ketiga iaitu daya memusat sama dengan F sama dengan mv kuasa 2 bahagi dengan R. Okay, seterusnya kita ada pecutan memusat. Okay, pecutan memusat ni kita ambil macam mana kita keluarkan rumusnya adalah daripada F sama dengan MA dan F sama dengan MV kuasa 2 bahagi R. Okay, seterusnya kita belajar yang kelima iaitu jisim bumi. Okay, kita rumuskan macam mana kita dapatkan jisim bumi adalah daripada dua rumus ini, dua formula ini. Okay, kemudian kita dapatlah jisimnya adalah 4 pi kuasa 2 R kuasa 3 bahagi GT kuasa 2. Okey, kalau ikutkan dalam peperiksaan SPM sebelum-sebelum ini, kebanyakan rumus adalah diberi dalam soalan. Jadi kita tengoklah macam mana SPM tahun ni, apakah rumus yang diberikan. Selalunya mostly rumus diberikan dalam exam. So kamu jangan risaulah tak ingat rumus, baca aku tahu. Bab 3 rumusnya sangat banyak dan rumusnya panjang-panjang dan dia ada banyak benda yang sama je. Okay, so jangan risau. Cuma make sure kamu tahu macam mana untuk gunakan rumus tersebut. Okay, baik. Kita mulakan kelas kita hari ini. Okay, yang tajuk kita masuk hari ini adalah hukum Kepler. Okay, pada tajuk 3.1 kita belajar tentang daya graviti, macam mana daya tarikan antara planet-planet dalam sistem alam semesta ni lah. Okay, dan 3.2 ni hukum Kepler. Kepler adalah seorang saintis. Okay, kita boleh tengok dekat interaksi sejarah ni. Dia adalah seorang saintis yang merumuskan 3 hukum yang menghuraikan gerakan planet mengelilingi matahari. So Kepler ni lah yang memberitahu ataupun introduce kat kita apakah hukum-hukum yang kita boleh gunakan untuk menyatakan macam mana planet bergerak mengelilingi matahari. Kita tahu planet tu sentiasa mengorbit, dalam orbitnya mengelilingi matahari, tapi macam mana pergerakannya itu berdasarkan 3 hukum yang dikeluarkan oleh Kepler. Okey. Jadi hukum Kepler yang pertama, yang pertama adalah orbit bagi setiap planet adalah elips. Elips tu maksudnya dia macam ni. Dia bukannya membulat lah. Dia keadaan dia elips. Okay, dengan matahari berada di satu daripada fokusnya. Maksudnya dia macam bulatan juga. Bila bulatan kita ada pusat bulatan.
Tapi untuk elips ni kita ada satu titik fokus. Okay, tak kisahlah dekat sini ke mana-manalah titik fokus yang ada. Jadi dekat titik fokus ni lah ada matahari. Okay, jadi hukum Kepler yang pertama ceritakan tentang bentuk orbit, iaitu bentuknya adalah elips bukannya bulatan, di mana matahari berada di satu daripada fokusnya. Okay, nanti kita tengok macam mana. Okay, untuk aktiviti 3.11 dia adalah macam mana kita nak lakarkan bentuk elips berdasarkan konsep Dewey focus elips. Okay, yang ni kita boleh skip. Okay, so apa yang dimasukkan dengan berbentuk elips dan apa yang dimasukkan dengan pusat berada di salah satu fokusnya. Okay, so planet-planet dalam sistem suria ni mempunyai orbit berbentuk elips. So ini bentuknya, kalau kita tengok dia bukanlah bulatan ataupun sfera yang sama kan. Okay, yang sama dia punya jejari tu tak. Okay, jadi bentuknya adalah elips. Okay, menunjukkan matahari sentiasa berada di satu fokus. Jadi kamu tengok matahari berada di sini. Dia bukannya berada di tengah. Maksudnya dia tak semestinya matahari tu berada di tengah, tak semestinya berada di sini. Dia boleh berada di sini ataupun mana-mana satu titik fokus. Okay, dia tak macam yang kita tahu selama ni secara umum matahari tu duduk di satu pusat dari dalam orbit dia lah. Okay. Lepas tu bentuk elips ni ada paksi meja. Okay, kita ada paksi meja yang panjang dan kita ada paksi minor yang lebih pendek. Paksi meja yang lebih panjang yang mengupuk ni, manakala paksi minor yang menegak ini. Okay, jadi panjangnya adalah tidak sama. Okay, bentuk dia seperti elips ni seperti macam telur kan. Dia ada yang panjang, so yang panjang tu adalah paksi meja dan yang pendek tu adalah paksi minor. So ingat minor ni dia meja macam lebih utama, minor ni yang kurang utama. Jadi ingatlah meja dia lebih panjang daripada yang minor. Kebanyakan orbit planet dalam sistem suria mempunyai paksi meja hampir sama panjang dengan paksi minor. Oleh itu, bentuk elips orbit planet-planet dalam sistem suria adalah hampir bulat. Dia tidaklah bulat sepenuhnya. Okay, planet-planet boleh dianggap membuat gerakan membulat mengelilingi matahari. Manakala jejari orbit, macam mana kita tahu jejari orbit adalah nilai purata bagi jarak di antara planet dengan matahari. Walaupun kita nampak macam ni, kita tahulah kan, okay, kalau planet kat sini, maka jejarinya, maksudnya jarak daripada matahari ke planet, kalau kat sini R, dia taklah sama dengan kalau planet tu berada di sini. Okay, R kat sini mestilah lebih kecil, R1 dan R2. R1 mestilah lebih pendek daripada R2. Tapi untuk pengiraan, sebabkan dia tak sama di setiap kedudukan, maka jejari orbitnya kita kira sebagai nilai purata. Jadi kita ambil lah R1, R2, okey, lepas tu ada lagi R3 kat sini. Okey, R3, kita campurlah semua untuk dapatkan purata. Purata jejari orbit. Okey. Cikgu harap kamu tidaklah keliru dengan istilah-istilah yang kita guna. Okay, R yang kita masukkan kat sini adalah jejari orbit. Apa maksud jejari orbit? Adalah jarak dari pusat matahari ke pusat planet tersebut. Okay, ingat jejari orbit dari pusat matahari ke pusat planet. Okay. Jadi itu yang pertama, Kepler kata planet-planet ni orbitnya adalah berbentuk elips, bukannya bulatan. Dan orbit ini ada dua paksi, paksi major dan paksi minor. Tapi kebanyakan orbit planet dalam sistem suria ni sama, lebih kurang sama panjang je paksi major dan paksi minor, walaupun secara teorinya paksi major ni lebih besar, lebih panjang daripada paksi minor. Tapi kita boleh rumuskan bahawa kebanyakan orbit paksi dia lebih kurang sama panjang. Jadi kita boleh katakanlah planet-planet ni membuat gerakan membulat mengelilingi matahari. Okey, itu yang pertama. Bentuk
orbit dalam bentuk elips. Okey, seterusnya hukum Kepler yang kedua menyatakan bahawa garis yang menyambungkan planet dengan matahari akan mencakupi luas yang sama dalam selang masa yang sama apabila planet bergerak dalam orbitnya. Okey, untuk hukum Kepler yang kedua ni adalah sedikit mengelirukan dan kamu kena faham betul-betul. Dia nak bagi tahu benda yang senang je sebenarnya. Okey, maksudnya dia kata garis yang menyambungkan planet dengan matahari. Okey, kamu lihat kepada rajah yang diberikan. Okey, kita ada rajah ni. Okey, kamu lihat ini planet. So planet ni kelas, dia akan sentiasa bergerak dalam orbitnya. Dan dot tu adalah orbit berbentuk elips. Yang pink ni adalah orbit. Maksudnya planet ni bila dia bergerak, dia akan berada di sepanjang garisan orbit ini. Bukan statik saja berada di satu tempat, tapi boleh berada di semua tempat di sepanjang orbitnya. Okey, jadi dia bagi tahu garis yang menyambungkan planet dengan matahari. Okey, kamu lihat. Contohnya planet duduk dekat A. Okey, mula-mula planet ni berada di A, di posisi A. Lepas tu dia bergerak ke B. Okey, luas di sini, ni luas kat sini, luas 1, iaitu luasnya, macam mana kita luasnya, iaitu garis yang menyambungkan planet dengan matahari. Maksudnya daripada A ke matahari dan dari matahari ke B. So bentuk ini, okay, kita rumuskan dia sebagai L1. Okay, lepas tu dia berada pula, dia bergerak lagi dari C ke D. Jadi garis yang menyambungkan planet ke matahari, okay, so dia ada luas juga kat sini, L2 adalah sama. L1 sama dengan L2. Okey, L1 sama dengan L2. Itu yang Kepler bagi tahu. Dia kata luas kat sini mencakupi luas yang sama dengan di sini. Samalah juga kata kalau kita ambil lagi E dan F. Okey, luas di sini L3 pun sama. Di mana-mana sahaja luasnya mencakupi luas yang sama dan selang masa yang sama. Maksudnya bila objek tu bergerak dari A ke B, okay, A ke B, E ke F, C ke D, semua ni mengambil masa yang sama. Okey, kalau kat sini dari A ke B dia ambil masa selama 20 minit contohnya. E ke F pun 20 minit, C ke D pun 20 minit. Tapi apabila masa yang diambil ni sama kan? Jadi hal ini bermakna planet itu bergerak dengan laju linear yang berbeza lah. Yang lebih tinggi di A dan B berbanding dengan C dan D. Sebab apa? Sebab A dan B ni lebih panjang daripada C dan D. Okay, A, B lebih panjang daripada C dan D. Jadi oleh kerana kita nak suruh planet ni bergerak dari A ke B 20 minit. C ke D pun 20 minit. Jadi kat sini A ke B, planet ni mesti bergerak dengan lebih laju berbanding dengan C dan D. Okay. Jadi B, A, B adalah lebih laju daripada B, C, D. Tapi luas masih sama. Bukan jarak ya, bukan jarak ni, bukan jarak yang dilalui. Ini jarak yang dilalui. Okay, ini jarak yang dilalui. Tapi yang ni luas. Luas ni yang ni maksudnya. Luas dia sama
tapi jarak dia tak sama. Okay, distance from A to B adalah tak sama dengan distance from C to D. Dia tak sama. Okay, cikgu ulang sekali lagi. Hukum Kepler kedua menyatakan bahawa garis yang menyambungkan planet dengan matahari, maksudnya dari garis A ke matahari dan B ni, okay, ini semua ni, okay, maksudnya AFB mencakupi luas yang sama. AFB sama dengan CFD. Okay, F ni kat sini lah, dah hilang tu F cikgu. Okay, AFB sama luas dia dengan CFD. Luasnya sama. Bukan panjang, bukan jarak yang dilalui. Tapi luas. Bukan jarak. Okay, tapi luas. Dalam selang masa yang sama. Maksudnya kalau objek tu nak bergerak dari A ke B, masa dia sama dengan objek tu bergerak dari C ke D. Kalau dia kata 20 minit dekat A dan ke B, maka C ke D pun adalah 20 minit. Jadi, apa planet tu buat adalah dia mestilah bergerak dengan lebih laju di sesetengah tempat dan bergerak dengan lebih lambat di sesetengah tempat. Sebab dia nak suruh sama dia punya masa yang diambil untuk bergerak. Okay, jadi kat sini kita lihat jarak A ke B adalah lebih jauh daripada C ke D. Maka di sini planet mestilah bergerak dengan lebih laju berbanding apabila planet berada C dan D. Jadi apa yang kita boleh rumuskan daripada hukum Kepler kedua, bila objek tu jauh dari apabila planet tu jauh daripada matahari. Kamu tengok kat sini planet dia jauh daripada matahari, maka hal lajunya akan slow lah, hal laju dia akan menurun. Tapi bila planet tu berada dekat dengan matahari, maka hal lajunya akan bertambah. Maksudnya apa? Planet tu bergerak dengan lebih laju. Kalau jauh daripada matahari, dia bergerak perlahan. Kalau dia dekat dengan matahari, jarak dengan matahari itu lebih dekat, maka dia bergerak dengan lebih laju. Okey, kat sini adalah laju linear ya. Laju linear maksudnya laju objek tersebut, laju planet tersebut bergerak lah. Okey. So dah dua. Satu tadi hukum Kepler pertama dia katakan bahawa orbit adalah elips. Oleh kerana orbit tu elips, ada paksi major, paksi minor, maka sebabkan dia elips menyebabkan dia punya kelajuan tu tak sama. Sebab matahari bukan berada di center of the orbit, tapi dia berada di salah satu fokus. Maksudnya matahari ni boleh berada di mana-mana, tapi dia adalah fokus ataupun center of the ellipse shape tu lah. Okay, itu yang kedua. Jadi yang kedua ni kamu kena ingat, iaitu hal laju. Kalau dekat, maka objek tu, planet tu bergerak lebih laju daripada kalau planet tu berada jauh daripada matahari. Okey, seterusnya hukum Kepler ketiga. Hukum Kepler ketiga menyatakan kuasa dua tempoh orbit planet adalah berkadar terus dengan kuasa tiga jejari orbit. Tempoh orbit planet maksudnya masa. Kita pakai tempoh lah, kita tak pakai masa yang diambil oleh planet membuat satu putaran lengkap pada orbit. Itu maksudnya tempoh orbit. Maksudnya berapa lama planet tu mengambil masa untuk bergerak di atas orbitnya. Itu tempoh orbit lah. Seterusnya adalah dia kata berkadar terus dengan kuasa tiga jejari orbit. Jejari orbit maksudnya jarak daripada matahari. So ini matahari, katakanlah ini bumi.
Jejari orbit adalah daripada pusat matahari ke pusat bumi, which is bumi ni dia duduk di atas orbit dia. Macam tu. So jarak ini adalah jejari orbit dia. Okay. Tempo orbit adalah masa yang diambil untuk planet tu bergerak. Bumi ni bergerak. Okey, berapa lama bumi ni mengelilingi matahari? 4 jam ke setahun? Macam itulah. Okey. So jejari orbit ni adalah jarak daripada pusat matahari ke bumi. Okey. Planet yang mengorbit dengan jejari lebih besar. Okey, jejari lebih besar, maksudnya jarak daripada matahari ke bumi tu dia lebih jauh, maka tempo orbit lebih panjang. Maksudnya lagi lamalah masa yang diambil untuk mengelilingi matahari. Okey. Oleh demikian, planet yang lebih jauh daripada matahari mengambil masa yang lebih lama untuk meletakkan satu orbit mengelilingi matahari. Okey, sebagai contoh, bumi mengambil masa 1 tahun. Jadi T untuk bumi adalah 1 tahun. Okey, manakala Zuhal mengambil masa 29.5 tahun. Okey, so kamu boleh tengoklah rajah ni dia menunjukkan tempoh orbit. Okey, tempoh orbit. Maksudnya dia mengelilingi lah bumi ni bergerak sampai tempat yang balik, itulah dalam masa 1 tahun. Okey. Okey, boleh ke? So kamu nak ingat hukum Kepler yang ketiga, ingat ini sahaja. Tempo orbit, kuasa 2 tempo orbit berkadar langsung dengan kuasa 3 jejari orbitnya. Okey. Hukum Kepler ketiga boleh dirumus menggunakan hukum kegravitian semesta Newton dan konsep gerakan membulat. Okay, ni dia nak terbitkan rumus. Hukum Kepler ni, hukum Kepler walaupun ada 3, rumusnya ada 1 sahaja daripada hukum Kepler ketiga. Okay. Baik, daya memusat yang bertindak ialah daya graviti antara matahari dengan planet. So ni kita dah belajar daya memusat, ingat daya memusat maksudnya kalau ada objek tu dia buat gerakan membulat. Okay, ada satu jasad membuat gerakan membulat, maka ada satu daya yang bertindak ke tengah, ke pusat objek yang ke pusat dia punya orbit pergerakan itulah. Okay, jadi kita ada planet, okay, lepas tu F daya graviti. Jadi planet ni dia bukan sahaja ada daya graviti yang bertindak ke atasnya, daya graviti kat sini adalah G, macam tu dekat sini, G_m bagi R kuasa 2, tapi planet ini juga ada satu lagi force, ada satu lagi daya iaitu daya memusat mv kuasa 2 bahagi R. Okey, so dua daya yang bertindak di sinilah. Okey, jadi melalui dua hukum ataupun dua daya ni maka kita boleh terbitkan. So kat sini daya memusat sama dengan daya graviti. Okey, sebab dua-dua ni bergerak pada arah yang sama, ke center. Okey, ke tengah pusat. Okey. So kita dapat laju linear untuk planet. So ni rumus untuk laju linear. Okey. Jadi daripada rumus ni, yang ni kita dapat daripada daya memusat sama dengan daya graviti. Baik, ini rumus yang satu tadi. Kemudian kita tahu juga laju linear planet adalah jarak dilalui dalam satu orbit lengkap bahagi dengan tempo orbit. Okey, jadi ini rumus yang kedua. 2 pi r adalah perimeter orbit. Maksudnya lilitan orbit itulah. So kita gunakan rumus ini, 2 pi r. T adalah tempo. Okey, macam mana kita dapat V sama dengan ni? V kan kita tahu, V sama dengan D bahagi T. Distance, jarak atau sesaran bahagi dengan masa. Jadi kat sini jarak yang dilalui oleh planet tu adalah bila dia membuat satu laluan lengkap dalam orbit dia. Okey, dan bahagi masa. So berapa lama masa yang diambil oleh planet tersebut untuk membuat gerakan dalam satu orbitnya. Okey, jadi kita keluarkanlah ada dua rumus kat sini, 1 dan 2. Jadi kita gantikan 2 ke 1. Okey, maksudnya daripada ini V ni
Kan V ni kan dah ada, so V ni masuk ke dalam ni. Masukkan 2 ke dalam 1, gantikan V. Sebab ini pun V. So V ni masuk dalam yang ini, jadilah rumus seperti ini. 2 pi R bahagi T kuasa 2 sama dengan GM bahagi dengan R. Okay, lepas tu kita pun asingkan T, iaitu tempoh. Jadi kita dapatlah rumus yang baru, iaitu T kuasa 2 sama dengan 4 pi kuasa 2 bahagi GM darab dengan R kuasa 3. So rumus ini kita boleh gunakan untuk kira tempoh orbit. Kalau soalan suruh kira tempoh orbit, kamu kena gunakan rumus ini. Pastikan kamu setkan nantilah square root punca kuasa 2 ini semualah. Dan R kat sini adalah jejari orbit. Jadi untuk kamu kira tempoh dia, kamu kena tahu jejari orbit planet tersebut, tempoh orbit planet tersebut, dan M kat sini adalah apa dia kelas G-SEM dia. Okey? G-SEM. Okey. G-SEM matahari bukan G-SEM bumi lah. Kalau bumi kat sini matahari, so M besar tu adalah matahari. Okey. Oleh sebab GM adalah malar, maka T kuasa 2 sebabkan ini semua ni dia malar kan. Jadi kita boleh rumuskan T kuasa 2 tu adalah berkadar langsung dengan R kuasa 3. So ni sama dengan hukum Kepler yang ketiga. Okey. Seterusnya, ini dia rumuskan apa yang cikgu dah tunjukkan tadi. Okey, daripada hukum Kepler ketiga, iaitu dia kata T kuasa 2 berkadar langsung dengan R kuasa 3. Okey, macam mana kita dapatkan hubungan ini? Macam mana dapat? Kita gunakan daya memusat dan daya graviti. Kemudian gantikan V. Okey, daripada ni kan kita dah boleh cancel M ni, kita boleh cancel. Jadi tinggallah V kuasa 2 bahagi R, nanti R pun boleh cancel. So daripada sini kita boleh dapat V kuasa 2 sama dengan GM bahagi dengan R. Okay. Yang ini. Nombor 1 ni, yang inilah. Okay, kemudian kita dapat yang ni, kita gantikan V sama dengan 2 pi R bahagi T ke dalam ini. So bila kamu ganti, kamu akan dapat equation inilah persamaan, iaitu T kuasa 2 sama dengan 4 pi kuasa 2 bahagi GM darab R kuasa 3. Okay, kemudian jadi yang banyak ni, ini adalah pemalar. Maksudnya jumlah dia punya value tu tak berubah. So kita gantikan dia dengan K. Jadi T kuasa 2 sama dengan K R kuasa 3. Okey, cikgu tahu yang ni agak sedikit mengelirukan. Kamu jangan risau. Kamu ingat yang bahagian tempoh orbit ni, ini rumus yang pertama. Okey, lepas tu ini juga kamu kena ingatlah, ini rumus pertama, ini rumus kedua. Okey, lepas tu yang paling penting adalah kamu ingat ini persamaan ini. Okey, bila kita, macam mana dia gunakan rumus hukum Kepler ketiga ni? Iaitu dia bandingkan. Okay, ada dua planet dibandingkan. So bila kita bandingkan planet 1 dan planet 2, maka kita akan dapat hubungan ini. T adalah tempoh orbit planet 1, T2 tempoh orbit planet 2, R1 jejari orbit planet 1 dan R2 adalah jejari orbit planet 2. Okay, sebab kita tahu dekat alam semesta ni kita ada banyak planet. Jadi kita nak tahu tempoh dan jejari orbit planet tersebut, kita bandingkan antara mereka. Okay. Baik, cikgu kenapa kita tak guna yang ini je? Okay, ini boleh digunakan tetapi kamu mesti ada masukkan pemalar ni dan kamu mesti ada dia punya jejari lah. Tak ada masalah. Soalan dia akan tanya gunakan rumus ini ataupun rumus ini. Okay, jadi kalau kamu ada dua planet, dua planet yang mengelilingi matahari, kamu boleh bandingkan dia punya tempoh dan juga jejari untuk dapatkan salah satu tempoh atau jejari planet-planet tersebut lah. Okay,
So ni rumus sangat penting kebanyakan soalan dia akan tanya tentang menggunakan rumus ini. Okay, sekarang kita tengok contoh satu. Okay, kamu lihat kat sini, contoh ni dia tunjukkan ada bumi dan ada Marikh. Kedua-duanya mengelilingi ataupun mengorbit bumi. Mengorbit matahari. Bumi mengorbit matahari, Marikh juga mengorbit matahari. Okey, jadi matahari di pusat. Okey, baik. Kenapa kebanyakan soalan dia buat dalam bentuk bulatan sedangkan kita belajar tadi orbit planet adalah dalam bentuk elips. Okey, baik. Tapi kerana almost semua orbit tu adalah hampir sama dia punya paksi major dan paksi minor, kita boleh rumuskan dia sebagai non-bulat lah. Okey, so bila dia dah kita tengok kat situ, baik, dia pun tanya tentang soalan B, hitungkan jejari orbit Marikh. Iaitu dia nak jejari orbit R lah. Okay, dia bagi tahu tentang jejari orbit bumi. Okay, jejari orbit bumi kita buat R1. Okay, jejari orbit Marikh R2. Tempoh orbit di bumi. Okay, tempoh orbit bumi adalah 1 tahun. Okay, ni kamu kena ingat lah. Okay, dan tempoh orbit Marikh adalah 1.88 tahun. Okay, ini diberi dalam soalan. Jadi gunakan maklumat yang diberi, masukkan dalam rumus ini, maka kamu akan dapatlah jawapan seperti ini. Oleh kerana R adalah dia punya jarak iaitu jejari dia, so dalam unit meter. Baik, untuk soalan ini kelas, yang paling penting adalah tempoh orbit mestilah dalam unit yang sama. Kalau kita lihat kat sini, tempoh orbit bumi dan matahari unitnya tahun. Dua-dua dah tahun, jadi tak ada masalah. Kalau satu guna hari, satu guna tahun, kamu kena convert. Sama ada dua-dua kepada hari atau dua-dua kepada tahun. Okay, so kamu tahulah kan, satu tahun ada 365 hari. Jadi convert lah, kalau hari ke tahun, tahun ke hari. Cikgu harap kamu tahulah nak convert tu macam mana. Yang penting tempoh mestilah dalam unit yang sama. Okay, tempoh mestilah dalam unit yang sama. Kalau tempoh ni tak sama, maka kamu tak akan dapat jawapan yang sama lah. Okay, jejari orbit pun mestilah sama lah. Kalau dua-dua meter, maka kalau 1 meter 1 kilometer mesti tukar, sama ada tukar kepada kilometer ataupun tukar kepada meter. Okay, kat sini dia tak ada unit SI, maksudnya kamu tak perlu tukarkan dia kepada unit SI. Contoh kalau masa kan dalam saat, jadi nombor dia akan jadi panjang lah. Kalau setahun ada berapa saat, panjanglah nombor dia. Jadi kita gunakan tahun dan juga meter. Ada juga soalan yang gunakan kilometer. Tak kisah, kamu tak perlu tukar menjadi unit SI, tapi kamu kena tukar supaya dua-dua itu unitnya sama. Jejari unitnya sama, maksudnya R1 dan R2 ni unit dia mesti sama. T1 dan T2 unit dia mesti sama. Kalau tak sama, make sure tukar supaya kamu dapat jawapan yang tepat. Okey. Baik, kalau lihat kat sini, okey, R ni, kalau kamu tak tahu unit dia apa, rujuk balik kepada R1. Okey, rujuk balik kepada R1. Sekejap Okey, boleh So make sure unit dia sama untuk kedua-dua. R sama dan T juga adalah sama unit dia. Kalau tak sama, sila samakan. Okey, contoh kedua. Okey, contoh kedua dia bagi tahu darjah 3.31 menunjukkan sebuah satelit.
Okay, kita ada satelit 1 pada ketinggian 380 km iaitu H. 380 km membuat pengimejan jelas muka bumi. Okay, ni tak payah kira, ni dia bagi kerja planet tu buat apa. Berapakah tempoh orbit satelit itu? Dia nak tahu berapa tempoh orbit satelit ini. Maksudnya dia nak tahu berapa lama satelit ini mengambil masa untuk dia mengorbit bumi, mengelilingi bumi ni berapa lama. Jadi dia nak tahu T lah. Okey. Dia bagi tahu jejari orbit bulan dan tempoh orbit bulan. Boleh? Okey. Jadi kamu dah ada 2 objek yang mengorbit bumi. Jadi kita boleh buat perbandingan juga. Maksudnya untuk hukum Kepler ketiga tu bukan sahaja kita gunakan untuk membandingkan planet-planet yang mengelilingi matahari. Apa-apa objek yang mengelilingi satu-satu planet pun kita boleh gunakan juga rumus tersebut. Okay. Kalau dia kata contohnya ada planet T. Dia tak beritahu planet apa, ada planet T. Okay, lepas tu planet T ni ada 2 bulan. Bulan A dan bulan B. Okay, lepas tu dia suruh kamu kira berapa tempoh orbit bulan B. Jadi bandingkan sahaja A dan B. Inilah make sure kamu tahu T untuk A dan R untuk A. Serta kamu tahu R untuk B. Boleh gunakan rumus yang sama. Tak semestinya dia suruh kamu kira mari dengan bumi, suhal dengan Neptune ke, tak semestinya. Apa-apa objek yang membuat gerakan membulat pada orbit berbeza tapi mengelilingi satu jasad yang sama pun boleh. Contohnya satelit dan juga bulan. Kedua-duanya pun satelit kan. Bulan adalah satelit semula jadi. Satelit yang biasa tu adalah satelit buatan manusia. Okey. Baik, kita lihat apa yang diberikan. Okey. Jejari orbit satelit ini adalah jejari bumi dan ini adalah H. Okay, kamu lihat kat sini, R dia mestilah daripada satelit ke pusat bumi. Tapi maklumat yang diberi adalah H. Sahaja H, yang ini H1. 380 km. Jadi untuk dapatkan R bulan mestilah jejari bumi tambah dengan ketinggian. Okay. Ini sering berlaku lah sebab kamu ingat ketinggian ni dah terus masukkan nilai tak. Sebab dia mesti daripada pusat. Baik, okey. So kita dapatkan jejari orbit. Jejari orbit bulan, ambil sahaja maklumat yang telah diberikan. Okey, ini. Okey, tempoh orbit satelit. Ini yang kita nak cari. Okey. Seterusnya tempoh orbit bulan, ambil sahaja maklumat yang diberi kat sini 655.2 jam. Okey, kat sini kamu lihat jejari dah sama unit. Jadi tak perlu tukar apa-apa. Tempoh orbit adalah dalam jam. Nanti jawapan kamu akan dapat dalam jam. Okey, bila dah dapat dalam jam ni tak payahlah kamu susah-susah nak tukar dia kepada tahun. Sebab tak semestinya tempoh tu dalam unit tahun. Dia boleh dalam tahun, boleh dalam hari, boleh dalam jam. Okay, boleh dalam tahun, hari ataupun jam. Bergantung kepada soalan lah. Kalau soalan tu kata nak dalam tahun, kamu kena tukarlah dalam tahun. Kalau dia nak dalam jam, tukarlah dalam jam. Kalau dia tak mention, dia tak sebut dalam unit apa, ikut sahaja unit maklumat tempoh yang diberikan. Kat sini dia bagi tempoh orbit bulan dalam jam. Jadi unit akhir kamu adalah dalam jam juga. Okay, tak perlu nak susah-susah kamu tukar ke tahun kecuali disuruh buatlah. Okay, itu sahaja untuk hari ini. Okay, jadi latihan 3.2 nanti kamu buat. Tak banyak pun. Dia suruh kamu nyatakan hukum Kepler pertama, hukum Kepler kedua. Dan yang ketiga ni hukum Kepler ketiga dan ketinggian objek. Okay. Kita lihat yang hukum Kepler ni kita tak nak terangkan lah. Yang ni kamu boleh tengok dalam teks balik kan. Okay. So kita dah belajar 3 hukum Kepler. Kamu ingat balik. Yang pertama adalah orbit planet adalah berbentuk elips dan
Matahari berada di salah satu fokusnya. Yang kedua, hukum Kepler kedua menyatakan bahawa garisan yang menyambungkan planet dengan matahari mencakupi luas yang sama dalam selang masa yang sama. Okey, maksudnya apa yang kita boleh rumuskan bahawa planet ketika berada jauh daripada matahari, lajunya lebih perlahan, dan apabila planet itu berada dekat dengan matahari, lajunya adalah lebih tinggi, lebih lajulah. Okey, manakala hukum Kepler ketiga adalah kuasa 2 tempoh adalah berkadar langsung dengan kuasa 3 jejari orbit. Kuasa 2 tempoh orbit adalah berkadar langsung dengan kuasa 3 jejari orbit. Okey. Soalan 2B. Dia kata rajah 3.32 menunjukkan orbit sebuah planet. Okey, yang merah ni orbit lah, mengelilingi matahari. Bandingkan laju linear planet itu di kedudukan X, Y dan Z. Kita ada X, kita ada Y dan kita ada Z. Jadi dia nak tahu yang mana, bila soalan perbandingan, kamu kena bagi tahulah laju linear yang dekat mana yang tinggi. Adakah dekat Y, X ataupun Z. Bandingkan ketiga-tiga. Jadi berdasarkan hukum Kepler tadi, kita dah tahu dah kalau objek tu dekat dengan matahari maka lajunya adalah lebih tinggi berbanding kedudukan planet yang lebih jauh daripada matahari. Okey, cikgu ulang lagi sekali. Berdasarkan hukum Kepler kedua, jarak planet daripada matahari kalau dekat maka lajunya adalah lebih tinggi. Sekiranya kedudukan planet itu jauh daripada matahari maka lajunya adalah lebih perlahan. Jadi kat sini kita lihat rajah ini Y berada paling dekat. Kedudukan Y paling dekat dengan matahari. X, Y, Z ni bukan planet ya, tapi kedudukan. Maksudnya planet ni akan berada di X, planet ni akan berada di Y, planet ni akan berada di Z. Jadi ketika mana, adakah di kedudukan Y lajunya lebih tinggi, atau di kedudukan X lajunya lebih tinggi, atau di kedudukan Z lajunya lebih tinggi. Jadi kita dah belajar hukum Kepler kedua menyatakan bahawa kedudukan planet yang paling hampir dengan matahari lajunya lebih tinggi, dan planet yang terletak jauh ketika kedudukannya jauh daripada matahari lajunya lebih perlahan. Jadi jawapannya adalah B, Y, laju linear pada kedudukan Y adalah lebih besar. Okey, lebih tinggilah. Lebih besar daripada X dulu kan, sebab X ni dekat. Dengan lebih dekatlah berbanding Z. Daripada laju pada kedudukan X. Laju kedudukan X lebih laju daripada laju pada kedudukan Z. So ini je kamu tulis jawapan dia. Tak susah pun. Okey. Nombor 3, hukum Kepler ketiga. Okey, ni jawapan dia hukum Kepler ketiga. Make sure kamu tulis dalam sentence yang lengkap, iaitu tempoh kuasa 2 tempoh orbit berkadar langsung dengan kuasa 3 jejari orbit. Okey, berapakah ketinggian sebuah satelit jika satelit itu dikehendaki mengorbit bumi dalam tempoh 24 jam? Okey. Kita, kalau kamu tak nampak bayangan dia, kamu lukis. Okay, ni bumi. Ada satu orbit. Okay, dan kita ada satelit. Okay, ni satelit kamu. S. Satelit kamu kat sini. Baik. Seterusnya, dia kata satelit ni mengorbit bumi. Dia nak tahu ketinggian. Maksudnya berapa jarak bumi ke satelit ini. Dia nak ketinggian kan H. Ataupun boleh juga kamu terus, cikgu paling senang lah carikan dia punya R. Jejari orbit. Okey, jejari orbit. Dia nak tahu jejari orbit satelit ni, dia nak tahu. Okey. Jadi kita gunakan rumus T1 kuasa 2 bahagi T2 kuasa 2 sama dengan R1 kuasa 3 bahagi dengan R2 kuasa 3.
1 dan 2 kamu sendiri boleh tentukan. Sama ada nak nombor 1 tu satelit ataupun bulan. Okey. Katakanlah kita ambil satelit ni nombor 1 dan bulan adalah nombor 2. Okey, jadi daripada rumus ni T1. Tempoh satelit adalah 24 jam. Okey, kamu lihat kat sini kat sini adalah jam dan tempoh orbit bulan adalah hari. Mestilah dalam unit yang sama. Jadi janganlah tukar hari kepada jam sebab hari kepada jam nanti lebih besar kan, lebih besar nombor dia. Jadi kita tukarlah jam kepada hari. Jadi jam kepada hari kalau 24 jam bersamaan dengan 1 hari. Jadi T1 ni 1 kuasa 2 bahagi tempoh orbit bulan 27.3 kuasa 2 sama dengan jejari satelit. Jejari satelit tu yang kita nak cari. Okey, dan jejari orbit bulan 3.83 darab 10 kuasa 8 kuasa 3. Okey, susun balik kamu punya rumus ni. Okey, jadi 1 kuasa 2 bahagi dengan 27.3 kuasa 2 darab dengan 3.83 darab 10 kuasa. Okey, darab 10 kuasa 8 kuasa 3. Okey, dapatkan jawapan kat sini. Lepas tu R dia adalah punca kuasa 3. Jawapan kamu di sini. Okey, boleh. So daripada pengiraan cikgu, sekejap cikgu ambil jawapan. Okey, so daripada pengiraan cikgu dapat R satelit adalah 1.40 darab 10 kuasa 7 meter. Okey, cuba dapatkan jawapan ini dan kalau ada jawapan yang berbeza nanti kita bincang lagi lah. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Ada masa lebih kurang 14 minit sekiranya kamu ada apa-apa soalan. Okey, dalam kelas cikgu rasa yang sedikit mengelirukan adalah di bahagian ni penerbitan rumus. Okay, di bahagian penerbitan rumus. Kalau ikutkan dalam soalan, cikgu tak pasti dia suruh kamu terbitkan rumus ke tak. Okay, cuma kamu kena berhati-hatilah kalau dia suruh kamu terbitkan rumus. Sebenarnya penerbitan rumus ni dia mudah sahaja. Cuma kamu kena berlatih. Okay, kamu kena berlatih. Kalau dalam soalan dia akan terus bagi. Dia kata dengan menggunakan daya memusat F sama dengan mv kuasa 2 bahagi R dan daya graviti F sama dengan gm m bahagi R kuasa 2, terbitkan rumus untuk hukum Kepler ketiga. So kamu guna je lah untuk kamu terbitkan rumus tersebut. Ya, cikgu tahu ini sangat mencabar tapi kamu sebenarnya boleh buat. Okey, kalau tak boleh cubalah juga sikit-sikit, boleh sebenarnya. Okey, sebab dia menerbitkan rumus ni kamu kena tahu je punca dia daripada mana. Yang penting kamu tahu yang punca dia daripada mana yang punca ni. Okey, lepas tu kamu tahu nak insert apa kat dalam dan kamu hanya buat seperti algebra sahaja. Potong-potong mana yang sama. Okey, yang lain cikgu rasa tak ada masalah. Okay, hukum Kepler kedua ni kamu cuma ingatlah. Okay, yang penting kalau hukum Kepler kedua ni sebenarnya dia nak tahu tentang laju linear. Laju linear di mana yang lebih laju. Itu sebenarnya fokusnya. Itu yang kamu kena ingat. Kat mana lebih laju, kat mana lebih perlahan. Macam mana kita tahu yang mana lebih laju, yang mana lebih perlahan berdasarkan hukum Kepler kedua. Okey, sebabkan hukum Kepler kedua ni lah kita tahu kat mana planet tu bergerak laju, kat mana planet tu bergerak dengan perlahan. Okey, itu sahaja untuk hari ini. So untuk latihan hari ini cikgu nak kamu buat latihan formatif 3.2
Dan juga cikgu akan bagi 5 soalan tambahan kepada kamu. Cikgu akan share dekat group nanti. Okey, dan 5 dalam soalan yang sama tu akan ada 5 soalan juga untuk 3.3. Jadi buat 3.2 dululah. Okey, dan seterusnya nanti kamu hantar di link yang cikgu dah bagi pada kamu. Okey, kalau kita tengok link yang cikgu bagi tu, cikgu harap kamu bolehlah tahu ni. Ya, okey. Yang latihan yang telah disemak, yang ni kalau kamu nak ambil balik semua latihan kamu, tekan yang ni. Kalau kamu nak hantar latihan, kat sini. So kamu tak perlu lagi nak isi borang Google Form tu. Cikgu pun dah serabut dah. Okay, so bila kamu buka, dia akan pergi ke Drive. Okay, ni kamu pilih lah akaun mana yang kamu nak. Okay, contoh cikgu ambil akaun cikgu yang lain. Okay, so kat sini empty kan. So apa kamu boleh buat, kamu boleh tambahkan, masukkan kamu punya upload kamu punya file dekat sini lah. Okay, boleh Okay, cuba dulu, kalau tak dapat nanti bagi tahu cikgu. Okay, so ada apa-apa lagi soalan? Ada soalan kelas? Boleh Okay, kalau tak ada apa-apa soalan, kelas kita sampai kat sini je. 12.50, ada masa 10 minit lagi. Kamu boleh cuba buat soalan yang latihan 3.2 ni dan juga latihan cikgu akan bagi. Nanti kamu boleh upload dekat Google Drive yang cikgu bagi tu, link Google Drive yang cikgu bagi. Okay? Kalau tak ada apa-apa soalan, itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih kelas. Cikgu. Okay. So pastikan